Ustaz. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pertama-tamanya sekali untuk memberkati kelas kita ini adalah sama-sama kita membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Auzubillah. Kita baca doa dulu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Okey, alhamdulillah, bertemunya kita buat pertama kalinya dalam kelas online ini. Seperti biasalah, kelas pertama biasanya kita bersuah kenal dahulu sebelum memulakan pengajian. Okey. Saya mula dengan diri saya. Nama saya Muhammad Haziq Hadi bin Cik Hussein. Saya tinggal di Jertih, Besut, Terengganu. Seterusnya sila Puan, nama, tempat tinggal dan sekiranya ada pekerjaan di mana-mana boleh beritahu. Okay. Nama saya Hafifah binti Marzuki. Saya sekarang menetap di Bandar Baru Bali dan bekerja pun di Bandar Baru Bali juga. Okey. Sebelum itu boleh saya tahu bagaimanakah, boleh panggil apa? Boleh panggil saya, biasa panggil saya Puan Hafifah. Puan Hafifah. Okey. Okey, sebelum itu saya hendak bertanyakan Puan tentang bagaimanakah Puan sendiri terdetik untuk menghadiri kelas online ini dan bagaimanakah tahap pencapaian Puan sebelum ini dalam pembelajaran Quran ini sendiri? Bagaimanakah? Saya kalau boleh Puan beritahu, silakan. Kalau nak ikutkan, saya terdetik untuk cari kelas mengaji ni sebab sekarang kalau saya nak baca, saya cuma boleh baca surah-surah tertentu sahaja, macam Yasin, Al-Mulk, surah Kahfi. So dia macam surah-surah pilihan lah. Kalau nak suruh baca Al-Quran, buka Al-Quran dan baca tu, dia macam agak susah sikit, macam agak rangkap sikit kan. Ingat di mulut So dia macam payah sikit kan. So rasa macam sampai bila nak macam ni, macam umur kita pun dah semakin bertambah. So takkan nak biar je, nanti segan dengan orang pun ada juga kan. So itulah saya macam sebenarnya dah lama dah terdetik nak belajar mengaji. Cuma ya waktu kerja, so macam sibuk tertangguh. So hari ni macam decide tak boleh nak belajar terus. Alhamdulillah. Terdetik dalam diri Puan sendirilah untuk hadir tanpa mana-mana masalah. Ke ada ibu bapa suruh? Tak ada, saya sendirilah. Okey, kalau macam tu saya berbesar hatilah dengan Puan dan mengucapkan tahniahlah sendiri daripada Cilik Quran, dan saya sendiri ingin mengucapkan tahniah kerana sudi menghadirkan diri dalam kelas online ini, kelas mengaji online ini. Okey, seterusnya kalau tak ada apa-apa pertanyaan, boleh saya mulakan pembelajaran? Ada apa? Okey, sebelum kita pergi kepada biasanya untuk belajar ni kita pergi kepada mengenal huruf, tapi sebelum itu kita perlu
memahami sebuah konsep yang ada dalam Quran itu sendiri. Okey, saya mau share screen. Okey, pertama-tamanya sekali kita perlu mengetahui bahawasanya Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa apa, Puan? Bahasa Arab. Betul. Ah. Biasanya sudah tahu lah, biasanya Quran itu turun dalam bahasa Arab. Dan sebenarnya dalam bahasa Arab itu sendiri dia ada tata bahasa. Dalam bahasa Arab itu sendiri ada tata bahasa yang dipanggil sebagai suku kata. Seperti mana sama seperti mana dalam bahasa Melayu kita ada juga istilah suku kata kan. Seperti mana kita belajar dahulu semasa di bangku sekolah dulu. Ada yang dipanggil sebagai tata bahasa yang dipanggil sebagai suku kata. Dan mana-mana bahasa sendiri ada tata bahasanya, ada disiplin dia sendiri, ada struktur dia sendiri. Tak kiralah Jepun, Korea apa tu, ada tata bahasanya sendiri lah. Okay. Dan sebelum itu sebelum memahami konsep suku kata dalam Al-Quran itu sendiri, kita perlu pergi kepada konsep suku kata dalam bahasa kita sendiri, iaitu bahasa Melayu. Sebelum kita faham bahasa Quran, kita fahami bahasa Melayu kita sendiri dulu. Suku kata dalam bahasa Melayu. Okay. Yang pertama kita bagi contoh perkataan makan. Ada berapa suku kata dalam itu, Puan? Ada 2 suku kata. Ada 2, pandai. Okey. Kita pergi kepada perkataan yang kedua, minuman. Ada berapa suku kata? Ada 3 suku kata. Okey, jadi Puan sudah memahami dah apa itu suku kata. Dia memezakan bunyi kepada bunyi yang lain. Dan sebenarnya dalam suku kata ini ada huruf yang berfungsi sebagai untuk membezakan suku kata. Nama dah suku kata kan? Dia berbeza kata kepada kata lain. Tak faham. Macam mana? Tak faham. Suku kata itu sendiri memberi bunyi yang berbeza. Dalam makan ni ada berapa bunyi ada? Ada 2 bunyi, makan. Ada ma, ada kan. Okey. Dalam minuman ini ada berapa bunyi? Ada 3. Ada 3. Itulah ada 3, 2 makan ada 2, minuman ada 3. Dan sebenarnya dalam perkataan makan dan minuman ini ada huruf yang berfungsi sebagai membezakan bunyi itu sendiri. Huruf apa tu? Kayaknya Tuan tahu. Yang membezakan, yang berfungsi sebagai suku kata itu. Huruf vokal tu Mas Ustaz? Huruf vokal, betul tu. Oh, okey. Huruf vokal. Seperti dalam huruf makan ni apa? A. Huruf A. Ada A, ma dan kan. Dan dalam perkataan minuman ini huruf apa? I, U dengan A. Okey, pandai betul tu. Dan huruf itu dinamakan huruf Vokal. betul tu. Huruf vokal. Puan sudah fahamlah daripada segi suku kata dalam bahasa Melayu. Bahasa kita sendiri. Bahasa Melayu dan huruf vokal ini menjadikan perbezaan bunyi lah dalam bahasa itu, dalam perkataan itu sendiri. Dalam bahasa Melayu ini huruf itu ialah huruf A, E, I, O, U lah. Mungkin Puan sudah tahulah, biasanya belajar di sekolah dulu. Dan dalam bahasa Arab ada berapa suku kata, Puan? Sekiranya Puan sudah tahu. Bahasa Arab ada suku kata juga.
Ada. Oh, Ada 3 puan dalam okey. bahasa Al-Quran. Dalam bahasa Al-Quran maksudnya bahasa Arab lah. Okey. Ada 3 suku kata, ada 3 bunyi. Suku kata ni maksudnya bunyi lah. Okey. Dia ada A, I dan U. Dia ada 3 je. Dalam bahasa Melayu ada 5. Dalam bahasa Al-Quran ada 3 je. Jadi mana mudah 5 dengan 3 ni? Itu mudah 3 lah. 3 insya-Allah mudahlah kita faham dalam bahasa Arab itu. Dan bentuk baris atau suku kata dalam bahasa Arab, gini gambaran dia. Kita ada dalam bahasa Arab ada A, I dan U. Dan yang double ini kita panggil an, in, un. Yang berbeza antara A, I, U dan an, in, un ini kita tambahkan n lah di belakangnya. A, I, U kita tambah n. An, in, un. Okey. Setakat ini puan boleh faham tak? Maknanya baris tu menentukan bunyi. Ya. Berfungsi sebagai bunyi dan berfungsi sebagai suku kata lah, seperti mana dalam bahasa Melayu itu sendiri, sebagaimana huruf vokal dalam bahasa Melayu itu sendiri. Berfungsi kalau dalam bahasa Melayu huruf vokal, dan dalam bahasa Al-Quran apa? Baris. Baris je. Dalam bahasa Melayu vokal, dalam bahasa Al-Quran baris. Baris itulah yang berfungsi sebagai suku kata itu. Dan kesimpulannya ialah sekiranya ada baris maka adalah bunyi. Sekiranya tiada baris maka tiadalah bunyi. Baris sama dengan bunyi. Sekiranya ada baris adalah bunyi. Okey, untuk memahami sekian, ada pertanyaan apa-apa tak? Tak, setakat ni faham. Boleh pergi kepada seterusnya. Boleh. Kita untuk memahami lagi kita try ujilah puan. Okay. Kita try baca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Kita biasa baca dalam surah Al-Fatihah. Kita try kira ada berapa bunyi dalam ayat itu. Okey, silakan tuan kira sama-sama. Angkat tangan. Okey. Okey. Baca sama. Bis. Mil. La. Kita try kira bunyi berapa ada. Kira bunyi. Okey. Bis. Mil. La. Ir. Rah. Ma. Nir. Ra. Im. Mi. Ada berapa tuan? Ada 10. Ada. Okey, betul. Kita tengok ada berapa baris dalam ayat itu. Cuba puan kira. Nampak skrin kan? Nampak. Ayat ni. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, betul tuan. Dan sekiranya ada 10 baris, ada berapa bunyi? 10 bunyi. Betul tu. Tuan faham tu. Puan faham tu. Mudah aja konsep ni. Sekiranya ada berapa baris dan berapa bunyi sama. Jumlah dia sama. Kita pergi kepada contoh yang lain lah. Kita pergi kepada ayat la haula wala quwwata illa billah. Puan ingat kan ayat tu? Sekejap. Sekejap dah.
kita try ayat la haula wala quwata illa billah. Jom kita kira ada berapa bunyi dalam ayat itu. Okey. La La haw hau la wa wa la la hu u wa wa ta ta il billah. bil la hi satu lagi. Hi. Billahi. Ada berapa bunyi di situ? Ada 13. 13. 13. Betul lah tu. Kita tengok ada berapa baris dalam ni. Kita try kira ada berapa baris dalam ni ayat ini. 1, 2, 2, 3, 5, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 12, 13. Okey, 13. Dan sekiranya ada 13 baris, ada berapa bunyi, Puan? Ada 13 bunyi juga. Betul lah tu. Faham lah tu. Setakat ni ada apa-apa yang Puan tidak faham? Setakat ni okey, faham. InsyaAllah. Begitulah. Begitulah. Macam yang atas alif tu, itu macam Allah tu kan? Atas alif tu itu bukan baris Atas Allah ni. Ini sabdu dan baris di atas dia. Alif. Atas alif tu. Atas alif. Ni bukan baris ni. Bukan. Baris yang baris ni ya. Yang berbentuk garisan ni ya. Baris. Begitulah suku kata dalam Al-Quran. Cuma saya nak tanya. Baris itu memainkan peranan. Cuma saya nak tanya macam tadi kan yang saya tunjuk yang baris tu kan. Yang ada satu baris dengan yang dua baris yang tambah N tu. Kadang-kadang boleh tak Ustaz buka slide yang tu jap. Ni. Okey, yang ni. Ni kadang-kadang yang baris yang un tu, kadang-kadang kalau macam kita baca Quran dia ada macam ni kita panggil dia macam 99 kan. Kadang tu ada macam 69. Dia beza ke cara bacaan, cara bunyi dia? Oh ya, beza. Jadi macam mana? Sekiranya dia selari dia tidak dengung dan sekiranya dia tidak selari dia dengung. Begitulah. Selari ni yang macam sekarang lah. Macam sekarang ni selari. Okey, kalau selari dia ni tidak dengung semasa membacanya, tidak dengung. Tak dengung. Fahamkan dengung nanti kita belajar. Okey. Dan seterusnya lah. Itu tahap yang tinggi lagi lah. Okey. Sekiranya dia selari dalam ni dia tidak dengung lah. Ini tidak selari. Dia tidak sama lah panjangnya. Bukan tidak sama, dia lari. Dia tidak selari. Dia macam dengung lah, bunyi dengung. Dia pergi ke hidung, dengung. Faham ke tu, Puan? Okey. Kiranya kita Puan faham lah pasal baris ni kan? InsyaAllah. Ustaz. Okey. Kita pergi kepada boleh kita pergi kepada tu topik seterusnya. Boleh Ustaz. Kita pergi ni kita buka ni modul. Modul sudah sampai. Modul boleh sampai lagi Ustaz. Boleh sampai lagi bukan kita boleh tengok ni dalam skrin ni ya. Okey, boleh. Ini isi kandungan modul tu lah daripada celik Al-Quran ni. Konsep suku kata nanti sampai tuan isi lah dalam ruangan kosong ni. Ada apa tuan baca? Puan baca sila baca. Ada nombor satu ini. Puan sila baca. Isi tempat kosong.
Ada apa? Ada baris. Ada bunyi yang boleh. Ada bunyi. Ada bunyi. Ada baris. Ada baris. Ada baris. Ada bunyi. Okey. Ada Sama baris. kalau tukar-tukar dua tu. Ada bunyi, ada baris. Sama. Yang kedua ni. Ada bunyi, ada baris. Betul tu. Okay. Bawah ni. Bunyi sama dengan baris. Betul. Seperti mana skrin yang dahulu ni. Ini kita telah baca ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ada berapa bunyi? Bismillah ada 10. 10 tadi kan. Ada 10 tadi. Ni cuba puan kira ada berapa? Ada berapa baris dan bunyi? Maliki yaumiddini 7. Okey, betul tu. 7. Ada 7 baris dan 7 bunyi. Okey, betul tu. Ni dia bagi bahasa Melayu ada A, E, I, O, U. Bahasa Al-Quran ada apa puan? A, I, U. Dan? An, in, un. Betul tu. Seperti mana yang kita belajar tadi. Sebenarnya sama je fungsi yang bahasa Melayu ni huruf wakal. Yang bahasa Al-Quran ini baris. Okey, betul. Kita pergi kepada untuk mengenal huruf lah, puan. Okey, boleh? Boleh? Boleh. Ready ya? Okey. Ni. Okey. Huruf pertama ini dalam gambar rajah ini ada huruf dan ada gambar seorang budak lah. Dan gambar ini berfungsi untuk puan mudah lah untuk mengingati huruf itu dan mudah ingat lah. Sekiranya lupa, refresh balik, kita akan mudah ingat lah. Dan gambar ini sebenarnya seorang budak sedang membaca dan dia sedang duduk macam mana duduk? Duduk macam berbaring macam tu lah. Baring bersandar. Badan ini bersandar je, bersandar. Dan sebenarnya badan ini mewakili huruf ini sendiri. Huruf ini, huruf yang lengkung macam ni, mewakili badan budak ini. Dan tiba-tiba ada sebiji buah jatuh dan berada di bawahnya, di tepinya. Buah apple ni. Dan buah ini, sebiji buah ini mewakili titik yang berada di bawah huruf ini, di bawah badan huruf ini. Ini untuk mudah faham lah gambaran ni. Dan huruf ini ialah huruf ba. Saya puan sebut ba. Dan cara untuk sebut huruf ba ini, puan perlu memberi apa panggil, merapatkan bibir atas dan bibir bawah, dan memberi getaran lah ba semasa puan sebut ba. Lidah memang tidak bergerak, ba je, bibir je, ba. Dan bibir atas dan bibir bawah ni memainkan peranan lah semasa menyebutnya ba. Okey, kita try baca. Daripada kanan ke kiri dan seterusnya bawah. Sila puan baca. Ba. Terus. Ba. Betul. Terusnya. Ba. Bagus. Seterusnya. Ba. Bagus. Seterusnya. Ba. Bagus. Seterusnya. Bagus. Betul. Ba. Betul. Ba. Betul. Okey, kita ulang sekali lagi pun. Ba. Daripada atas.
Betul. Ba a a. Bagus. A a ba. Bagus. Ba ba a. Bagus. A ba a. Bagus. A ba ba. Bagus. A a a. Bagus. Ba ba ba. Bagus. Ba a ba. Bagus. Okey, last sekali kita baca sekali lagi. Daripada atas ke bawah ya. Okey. Ba a ba. Bagus. Ba a ba ba a. Bagus. A a a. Bagus. Ba a a. Bagus. A ba a. Bagus. Ba ba ba. Bagus. A a ba. Bagus. A ba ba. Bagus. Ba a ba. Bagus. Okey, sudah selesai Puan. Seterusnya kita pergi ke huruf yang seterusnya, boleh Puan? Sekali cari pertanyaan. Boleh. Okey, kita pergi kepada huruf seterusnya. Huruf seterusnya ini ada, biasalah ada huruf sebelah kanan ini dan sebelah kiri ini gambaran rajah. Ada dua buah pokok yang condong antara satu sama lain. Okey. Yang mewakili badan huruf yang sebelah ini, badan dia condong. Dan dua ekor tupai sedang melompat antara pokok pertama pergi ke pokok yang kedua. Dua ekor. Dua ekor ni mewakili dua titik dalam huruf ini. Okey. Macam tu. Untuk mudah Puan faham huruf ini. Dan huruf ini ada dua titik di atas. Yang tadi ada berapa titik? Satu. Satu di bawah. Yang ni di atas bukan satu tapi dua titik. Dan huruf ini dipanggil sebagai huruf ta. Try Puan sebut. Ta. 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 Okey, cara sebut huruf ta ini lidah Puan perlu merapatkan pada langit depan pada atas mulut Puan. Ta. Faham tak? Ta. Lidah hujung lidah tekan pada langit depan, langit atas pada bahagian depan dalam mulut Puan. Try tu Puan sebut. Ta. 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 Nampak tak? Ta. Ada sentuhan kan? Di langit kan? Ta. Dia berdekatan dengan belakang gigi atas lah. Ta. Ta. Faham Puan? Okey, faham Ustaz. Okey, kita try baca. Okey. Sila Puan. Ba a ta. Bagus. Ta a ba. Bagus. Ta a ta. Bagus. Ba ta ba. Bagus. Ta ba ta. Bagus. Ta ta a. Bagus. Ba ta a. Bagus. Ba ba ta. Bagus. Ta ta ta. Bagus. Okey, kita ulang sekali lagi ya. Daripada kanan ke kiri. Ba a ta. Sila. Bagus. Ta a ba. Bagus. Ta a ta. Bagus. Ba ta ba. Bagus. Ta ba ta. Bagus. Ta ta a. Bagus. Ba ta a. Bagus. Ba ba ta. Bagus. Ta ta. Bagus. Okey, kali terakhir pun. Daripada atas ke bawah. Ba a ta. Bagus. Ba ta ba. Bagus. Ba ta a. Bagus. Ta a ba. Bagus. Ta ba ta. Bagus. Ba ba ta. Bagus. Ta a ta. Bagus. Ta ta a. Bagus. Ta ta ta. Okey, bagus. Alhamdulillah. Sudah selesai huruf ta. Okey, kita boleh pergi ke huruf seterusnya, boleh Puan? Okey, Ustaz.
Okey, huruf yang seterusnya pula. Okey, dalam gambar rajah ini seperti biasalah ada huruf pada sebelah kanan ni huruf yang perlu kenal dan kiri ni sebagai gambaran sajalah. Dalam gambar ini ada dua buah bukit, dua gunung mungkin gunung Everest tu, yang condong antara satu sama lain, yang memberi gambaran huruf ini sendiri. Dia ada dua muncung di atas mewakili dua bukit ini, bukit yang bersaji ini. Dan di tengah-tengah ini ada 3 tompok salji turun daripada langit lah. Dan 3 tompok ini mewakili 3 titik huruf ini. Dia berada di atas lah. Yang tadi bar di bawah. Huruf bar di sa ni dia 3 titik di atas. Dan huruf ini ialah dipanggil huruf sa. Seperti mana gambar rajah ini salji. Salji, sa, mudahnya. Sa. Try puan sebut lagi. Sa. Dan cara saya sebut huruf sa ini, puan perlu mengeluarkan sedikit hujung lidah keluar daripada gigi. Bergesel dengan gigi atas dan gigi bawah. Perlu bergesel. Perlu keluar sedikit lah semasa untuk menyebut huruf sa ini. Try puan sebut sa. Dan keluar sedikit angin semasa menyebutnya itu. Sa. Yang sebenarnya sedikit pelak lah semasa menyebutnya pertama kalinya. Huruf sa ini. Sa. Okey, boleh. Kita try baca pula. Silakan. Okey. Sa'ata. Terus. Babasa. Terus. Tasaba. Terus. Saba'a. Terus. Sa'aba. Terus. Tasa'a. Sekali lagi pun. Sasa'a. Tasa'a. Tasa'a. Okey. Terusnya. Abata. Terus. Batasa. Terus. Sasasa. Bagus. Okey, ulang sekali lagi. Okey. Sa'ata. Terus. Babasa. Terus. Tasaba. Terus. Saba'a. Terus. Ta'aba. Terus. Sasa'a. Terus. Abata. Terus. Batasa. Terus. Tasasa. Bagus. Okey. Akhir sekali pun. Ulang sekali lagi daripada atas ke bawah. Sa'ata. Terus. Saba'a. Terus. Abata. Terus. Babasa. Terus. Ta'aba. Terus. Batasa. Terus. Tasaba. Terus. Sasa'a. Terus. Sasasa. Terus. Okey, sudah selesai. Okey, setakat ini kita telah belajar 3 huruf. Mungkin cukup untuk pada hari ini cukup untuk 3 huruf sajalah. Okey. Ke mau sambung lagi? Dah 3.30 kan? Berapa dah? Ya. Dah 4 lepas. Okey. Ya, ada cukup masa. Ada pertanyaan tak sepanjang pembelajaran ini? Setakat hari ni jelas Ustaz. Tak ada lagi. Daripada kita belajar suku kata dan belajar 3 huruf. Ada apa-apa? Setakat ni okey. Yang suku kata Quran ni mudah je kita faham. Sekiranya ada baris maka ada bunyi. Adalah bunyi. Dan seberapa banyak baris itu ada dan banyak itulah bunyinya yang berbunyi. Okay. Dan huruf-huruf ini semasa tiada kelas puan boleh ulang kaji lah huruf-huruf ini. Okey, boleh insya-Allah.
Setakat ni tak ada apa-apa pertanyaan. Saya tak ada. Okey. Kita boleh menangguhkan kelas kita lah. Sekiranya tak ada apa-apa pertanyaan. Okey. Dan saya amat berbesar hatilah dengan Puan sudah hadir dan seterusnya menamatkan kelas kita dalam tempoh setengah jam ini. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Okey, kita sudahi kelas kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.